Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, nama apa? Nama saya Nur Eliana binti Yaakob. Bersekolah di Sekolah Menengah Agama Arab Bani Penara, tingkatan 5. Nama cik pula? Okey, nama saya selaku kaunselor pelatih. Nama saya Nur Atika Putizana. Boleh panggil saya Cik Nur Atika. Okey, sebelum kita mulakan sesi ni, boleh saya tanya awak sesuatu? Boleh? Okey, awak selesa tak dengan tempat ni? Selesa. Okey. Okey. Untuk kehadiran awak datang dalam sesi ini, boleh saya tanya awak apa yang awak tahu secara general ataupun secara kefahaman awak mengenai kaunseling? Yang saya tahu kaunseling ni macam kita berjumpa dengan orang untuk luahkan apa yang masalah kita dan orang tu akan memberi nasihat pada kita. Okey. Itu untuk apa yang awak tahu. Betul. Tapi kalau apa yang saya sebagai kaunselor pelatih ni, apa yang saya nak sampaikan adalah kaunseling ni dia merupakan sesi apa yang kita tengah lakukan ini secara bersua muka berdua adalah dipanggil sebagai kaunseling individu. Kaunseling individu ni di mana kita bukan memberi nasihat, bukan macam nasihat yang doktor suruh klien kena buat. Awak adalah selaku klien, saya selaku kaunselor. Okay, kaunseling individu ni merupakan untuk membantu, untuk mendorong awak iaitu klien untuk membuat pilihan. Tapi pilihan tu datang daripada diri awak sendiri. Untuk bantu untuk awak dapat selesaikan apa segala masalah ataupun urusan yang tidak selesai dalam kehidupan awak. Okey, sebelum kita mulakan sesi ni, saya akan beritahulah sedikit sebanyak mengenai etika kerahsiaan di mana apa yang disampaikan, apa yang dikongsi dan apa yang dibincangkan hanya berlaku sepanjang tempoh sesi kongsi ini sahaja. So setelah habis sahaja sesi ini, segala apa yang diutarakan ataupun diisukan hanya tamat di situ sahaja, tidak boleh dicerita pada pihak luar. Dan jika ada berlaku sebarang ancaman, saya akan terus beritahu kepada pihak atasan lah. Okey. Tempoh masa untuk sesi kaunseling individu ni selama 30 minit hingga 45 minit. Jadi saya akan lakukan sesi ini secepatnya mungkin dengan 30 minit supaya awak boleh mudahlah untuk melakukan urusan seterusnya. Okey, awak setuju tak untuk kita teruskan sesi ini? Saya setuju. Okey, boleh saya tahu kenapa dan apa punca kehadiran awak untuk melakukan sesi ini? Saya ada masalah dengan kawan-kawan dalam kelas. Ya, okey. Okay, macam salah satu contohnya, kawan-kawan dalam kelas saya ni dia ada kumpulan-kumpulan ni. Maksudnya macam bagi saya lah, diorang ni jenis berkumpul ikut macam kalau dalam kelas tu diorang pandai kan. Okay, macam saya ni kurang sikit. Jadi diorang tak akan campur dengan orang macam saya. Jadi saya ni berkawan dengan orang yang boleh bercampur dengan saya je lah. Maksudnya yang level-level saya tak pandai pun tak bodoh sangat lah kan. Jadi tu je lah masalahnya sekarang ni. Diorang membeza-bezakan. Oh, okey. Apa yang saya dapat tangkap apa yang awak cuba sampaikan di mana awak dalam kelas, kemudian rakan-rakan awak sekelas berkelompok dan mereka ni membandingkan, membezakan antara kepandaian dengan kurang pandai. Kemudian mereka ini tidak berkawan dengan awak kerana awak ni biasa-biasa saja. Okey, pernah tak awak cuba untuk cari solusi bagaimana untuk awak nak dapat tarik balik rakan awak tu untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama berkawan? Pernah? Pernah. Okey, boleh saya tahu bagaimana, apa langkah yang awak ambil? Saya dekat dengan diorang. Saya cuba untuk study sama-sama. Macam buat ulang kaji pelajaran, pergi mana-mana macam time-time rehat tu join diorang. Ni lah kita orang bincang macam more pada discuss pasal ulang kaji pelajaran lah. Okey. Okey, untuk solusi yang awak dah pilih adalah awak dah cuba untuk rapatkan diorang, awak buat kerja latihan secara berkumpulan dengan diorang. Okey,
kemudian rehat sama-sama dengan diorang. Okey, setelah awak dah lakukan dengan cara itu, apa yang reaksi daripada mereka terhadap awak? Cuba untuk dekat, untuk masuk macam berkawan, macam rapat, tapi ada juga gap kat situ. Dia tetap juga ada beza-beza kan. Sebab satu kelas saya ni dia ada macam kita orang ada satu, dia lain-lain kawasan. Bukan yang satu kelas tu duduk satu kawasan. Maksudnya kalau kawasan dia je macam. Kawasan orang lain tu dia tak ni. Oh, maksudnya rakan-rakan awak ni walaupun awak dah cuba untuk rapat dengan diorang, tapi mereka ni masih adakan gap dalam hubungan berkawan ni. Kemudian dia yang pada lain-lain kawasan. Okey, pernah tak awak terfikir sesuatu cara untuk awak nak rapatkan balik hubungan awak dengan rakan-rakan awak untuk dengan cara lain lah yang awak fikir nak buat tapi awak tak berani nak buat? Pernah lah, tapi macam dia orang pun macam tak take serius sangat lah benda tu. Dia macam ibarat macam saya ni cuba nak rapat dengan dia orang, tapi dia orang macam tak nak pun cuba untuk kenal saya macam mana. Oh, maksudnya awak dah cubalah untuk rapat dengan diorang, Ya. tapi diorang masih dengan pendirian diorang untuk tak nak berkawan dengan awak. Okey. Ya. Boleh tak saya nak tanya, pernah tak macam awak bergaduh ke dengan rakan-rakan awak yang boleh membuatkan walaupun rapat macam mana pun, usaha macam mana pun awak nak rapat dengan diorang, masih ada gap dalam hubungan tu? Pernah tak? Buat masa ni bergaduh tu masih tak ada lagi lah. Macam setakat tak rapat je lah. Nak tahap gaduh tu tak ada lagi. Okey. Apa yang saya dapat sampaikan kat sini di mana dari segi kepandaian seseorang tu, pernah tak awak rasa bila mereka melakukan macam tu, awak rasa diri awak macam rasa rendah diri, awak punya low self esteem tu ada, macam tu? Saya pernah rasa putus asa. Putus asa. Dia bagi efek tak terhadap pelajaran ke, Bagi terhadap efek sebab saya macam paksa diri saya untuk belajar pandai sama macam diorang kan. Jadi makin saya cuba tu makin saya tak dapat capai apa yang saya nak. Okey, kalau apa yang awak cakap ni yang memberi kesan terhadap pelajaran awak, terhadap diri awak sendiri. Okey, pernah tak awak tertanya dekat rakan awak kenapa sampai tahap macam tu dia nak adakan gap dengan yang pandai dan yang kurang pandai? Pernah. Dia kata bagi dia kalau nak lebih pandai bercampur dengan orang lagi pandai. Kalau bercampur dengan orang macam kami ni yang kurang, mungkin bagi dia takut dia punya pelajaran pun bagi masuk. Okey. Jadi apa yang saya dapatkan sini, awak pun pernah juga bertanya dengan dia bahawa kenapa awak dia menjadikan gap antara pandai dan kurang pandai tu, dan nak beritahu lah sebabnya kenapa. Okey, awak pernah tak macam awak cuba nak rapat dengan diorang, awak cuba bagi nasihat dekat diorang ataupun motivate dekat diorang bagaimana kalau kita terus ke depan dengan orang yang pandai. Okey, orang yang kurang pandai ni dia bukan tak pandai, tapi dia sebenarnya dia sedang cuba nak kawan dengan orang yang pandai juga. So kalau awak dia orang terlalu pergi, macam mana orang yang belakang terkapai-kapai? Okey, awak pernah tak fikir macam mana awak nak cari solusi? Okey, awak belajar betul-betul untuk rapat dengan diorang. Okey, awak pernah tak capai dekat tahap di mana awak nak capai tu? Pernah lah sekali. Tapi sama je. Sama je. Sama je. Okey, kemudian apa awak punya reaksi bila segala usaha awak untuk rapat dengan kawan-kawan awak tu tapi tak berjaya? Macam tu saja. Sedih lah reaksi saya. Sebab macam saya ni, macam diorang pandai, dia ramai, bila diorang ramai, macam saya kurang,
Dan kumpulan saya pula tak adalah macam seramai diorang. Sebab tu saya jadi macam terpinggir. Jadi sedih. Jadi macam tak ada semangat setia kawan tu. Okay. Apa yang saya boleh bagi bimbingan dekat awak di mana dalam kita hidup berkawan ni, kadang-kadang kita perlu usaha sedikit. Kadang-kadang kita perlu fikir untuk diri kita. Fikir untuk diri kita ni bukan bermakna itu adalah kita selfish, tapi it is necessary tau. So kalau macam tentang kawan ni, okay, selagi kawan tu boleh ada dengan awak walaupun susah, senang, kita tak tahu keadaan dia macam mana. Kalau dia ramai kawan, itu kita pandang je itu adalah rezeki dia. Kalau macam awak kurang kawan, itu sebenarnya sesuatu yang tengah menjaga awak daripada awak dapat kawan yang tidak baik, yang kita panggil sekarang toxic people lah, macam tu. So bila macam ni, mungkin awak punya semangat kawan yang awak cakap tadi tu, yang boleh membuatkan diri awak lebih down, betul tak? Okay, kat sini awak kena cuba positifkan diri awak balik. Di mana bila kita dah keep semua circle friend ni, benda tu lebih kepada quality. Okay, daripada kuantiti yang ramai pun, okay, macam mana jauh pandainya kawan-kawan rakan awak tu, dia boleh jadi lupa diri juga tau. Macam awak anggap je apa yang jadi ni positifkan balik. Awak jangan terlalu negatif. Macam tu. Okay, jadi pernah tak macam awak rindu macam nak rapat balik dengan rakan awak? Pernah tak? Ataupun ada cerita-cerita lain ke yang awak tak terluah? Awak boleh ceritakan. Tipulah kata tak rindu kan. Sebab satu kelas. Lepas tu kita sama-sama pernah sama-sama belajar, pernah sama-sama share apa-apa ke. Macam buat masa ni perkara-perkara yang membuatkan saya sedih sangat tu tak adalah. Tapi macam mana nak cakap Teruskan. Itulah. Nak cerita pun macam tak terluah lah. Sebab kat hati pun macam sayang dengan kawan-kawan. Macam teringin nak satu group yang setia kawan, yang boleh share apa-apa, yang boleh faham kita, yang boleh ajar kita, yang boleh dorong kita lah untuk lebih sama-sama macam diorang kan. Okay, tak apa, saya faham. Okay, apa yang awak sampaikan tu, awak masih rindu rakan-rakan awak. Macam mana memori awak waktu sekolah dulu, macam mana awak rapat, belajar sama-sama, rehat sama-sama, suka gembira sama-sama. So bila waktu sekarang awak cuba nak rapatkan balik, awak nak buat gathering dengan diorang, berkumpul balik, tapi benda tu sukar bagi awak. Okay, pernah tak macam awak cari satu inisiatif lain di mana awak cuba untuk panggil diorang balik, untuk berkumpul balik, tapi awak fikir dengan cara lain supaya mereka tu boleh datang dan mereka tu akan lepaskan perkara yang lepas. Waktu tu adalah waktu mereka di abad persekolahan, di mana pemikiran mereka tentang kawan, tentang persahabatan, tentang hubungan persahabatan ni lebih kepada untuk memilih rakan yang sebegini ataupun sebegitu. So bila waktu sekarang awak cuba untuk buat gathering tu, awak cuma kumpulkan balik rakan-rakan awak, awak pernah tak fikir satu inisiatif yang boleh membuatkan mereka berkumpul? Saya cuba buat ni reunion. Cari balik kawan-kawan, macam kontak balik diorang, setkan masa untuk jumpa lah. Okay, kemudian reunion tu menjadi ataupun tidak? Menjadi, pernah sekali tu, tapi tak semua yang join. Maksudnya yang mana-mana rapat dengan saya je join.
Jadi grup-grup dia orang tak ada dah. Pernah tak awak bertanyakan khabar terhadap mereka semua? Pernah sebab ada satu grup WhatsApp yang saya tubuhkan lah untuk berhubung dengan dia orang. Tapi pun sama juga. Yang aktif cuma kawan-kawan saya yang rapat dengan saya dulu je. Yang macam geng-geng yang diorang-diorang ni tak ada. Tak ada join. Okey. Untuk apa yang cuba saya sampaikan kat sini, okey, bagi saya tentang hubungan persahabatan ni, dia takkan terputus tau sampai bila-bila. Selagi mana awak boleh tahu keadaan dia macam mana, itu masih ada tali persahabatan tu lagi. Okey, jika awak nak buat reunion ke ataupun dari segala usaha awak, inisiatif awak untuk rapatkan balik hubungan, untuk supaya hubungan tu tak terputus dengan rakan-rakan awak, benda tu tak apa kalau tak dapat mereka datang. Mungkin ada sebab kenapa mereka tak datang. Okey, mungkin awak ada, okey, apa yang saya cuba kongsi lah sedikit sebanyak. Okey, mungkin awak boleh daripada social media ke awak nampak okey kawan awak post sesuatu, awak cuba komen, cuba jangan awak diam, awak cuba aktifkan balik hubungan awak dengan rakan awak tu walaupun pada jarak yang jauh, supaya persahabatan tu sentiasa ada sampai latah hingga awak tua nanti. So benda tu awak cuba positifkan balik. Okey, di mana awak berdiri sekarang ada doa daripada rakan-rakan awak. So itu kita pun sebagai Islam kan, macam kita percaya pada kunci doa. Mungkin diorang diam-diam diorang ada doakan kita. So macam mana kat mana awak berdiri sekarang, apa yang awak ada doa daripada mereka. So bagaimana pun datang rakan-rakan awak, apa yang dia dah buat itu adalah perkara yang lepas. Sebab apa yang kita lakukan ni untuk satu langkah ke hadapan, untuk benda yang akan datang, bukan untuk benda yang lepas. Lepas tu adalah satu pengajaran untuk awak perbaiki untuk benda yang akan datang. Awak anggap je macam tu. Okay, kalau sekiranya lah rakan-rakan awak ni cuba untuk buat lagi reunion, untuk panggil balik awak dengan rakan-rakan awak yang lain satu kelas, jumpa sama-sama. Okay, awak nak tak hadir pada reunion tu? Sangat-sangat nak. Sebab rindu kat dia orang kan. Jadi macam sekarang ni lama jugalah tak jumpa dia orang. Last pun 5 tahun lepas. Lepas tu yang ni sebenarnya planningnya memang nak jumpa lah, tapi belum ada kesempatan. Okay, kalau macam tu apa yang saya dah dapat tadi ada di mana awak dah cuba untuk rapatkan balik, awak juga rindu dengan rakan-rakan awak semua walaupun sudah ada yang sudah buat reunion tapi masih lagi ada yang tak datang. Okay, saya pun dah bagi sedikit sebanyak. Mungkin awak boleh positifkan balik. Diorang mereka semua ada masalah yang kita tak tahu. Mungkin mereka kerja, kekangan masa dengan kerja, keluarga dan sebagainya. Okay, kemudian saya dah kongsi sedikit beberapa motivation dekat awak supaya awak sentiasa oppositekan balik daripada negatif tu positif, supaya awak tak fikir yang mereka tu lupa dengan awak. Okey, sebelum kita kepada penamatan sesi ini, saya akan bagi tahulah, saya akan simpulkan balik lah apa yang kita dapat daripada sesi ini, di mana walau bagaimanapun rakan kita, macam mana pun dia latar belakang dia, apa yang dia buat dekat kita, ataupun jika awak kehilangan rakan awak, awak tak tahu dia dekat mana dan awak dekat sini. Okay, jika awak rindu mereka, kita ada banyak cara yang mana awak boleh cari balik dekat social media. Social media ni adalah perkara yang paling mudah untuk kita nak cari rakan-rakan, betul tak? Even rakan kita pun ada yang datang daripada social media. Okay. So mungkin awak boleh pertimbangkan dengan awak cari rakan awak kat social media, awak tegur dia, tanyakan khabar. Okay, buat planning baik-baik untuk date reunion awak, untuk berkumpul ramai-ramai. Mungkin dalam reunion tu awak boleh melakukan sedikit sebanyak games ataupun memori, flashback balik memori-memori lepas masa awak sekolah dulu. Mungkin kat situ ukhuwah persahabatan tu awak dapat jalinkan balik.
So mungkin di usia muda waktu tu kita pada awal remaja ni lebih kepada untuk bersosial, lebih kepada untuk berseronok, memilih kawan, lebih kepada memilih kawan yang baik di mata mereka. So bila di usia meningkat usia ni, di usia dewasa ni kita lebih kepada bagaimana kita nak cari kualiti dalam hubungan tu berbanding daripada kuantiti. So apa yang saya dapat berikan adalah awak pun dah usaha dengan cara awak sendiri, awak dah buat reunion tu. Okay, ada juga yang datang dan ada juga yang tak datang. Okay, reunion ni bukan hanya sekali je seumur hidup awak. Awak boleh lakukan beberapa kali lagi supaya ukhuwah tu lebih erat, lebih mudah untuk urusan awak yang akan datang. Sebab macam mana kita pun kita tak boleh nak sendiri juga. Kita perlu ada orang untuk teman. Betul tak? Okay, betul. Okay, sebelum saya nak tutupkan sesi ni, saya akan beritahulah sedikit sebanyak tentang etika kerahsiaan, di mana segala apa yang dikongsikan merupakan akan berlaku dalam sesi ini sahaja. Setelah tamat sesi ni, awak tak boleh nak ceritakan pada pihak luar. Sekiranya berlaku sebarang ancaman ataupun berlaku ancaman terhadap diri awak, saya akan terus direct kepada pihak atasan lah. Okay. Sebelum tu saya nak tanya, okay, awak dah tak kalau saya teruskan sesi ni pada sesi yang akan datang? Saya rasa perlu. Okey, kalau perlu nanti kita akan set lah tarikh, hari dan masa tempat bila awak free. Okey, buat masa ni apa yang awak rasa setelah awak dah kongsi segala masalah? Saya rasa lega sebab saya dapat luahkan apa yang saya rasa selama ni saya simpan. Okey, sedikit sebanyak saya nak bagi tahu adalah apa yang saya sampaikan dan apa segala usaha awak tu jangan awak sekat sampai situ saja. Mana yang boleh awak ambil, okey awak ambil, dan mana yang boleh awak perbaikilah untuk yang perkara terbaik untuk akan datang. Okey, apa-apa pun saya akan doakan yang terbaik untuk awak dan rakan awak supaya ukhuwah persahabatan tu sentiasa terjalin. Okey. Terima kasih Cik Eliana. Sama.